Mohon irsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Seperti Puan Nurini Mokhtar selaku moderator kita pada malam ni yang bertugas walaupun dia tak tahu dia bertugas hari ini. Yang saya hormati Bonda Rosniati Mansur selaku pengurusi JNI, terlepas juga kepada staf-staf LJK dan pengurusan JNI yang sudi menjemput saya pada malam ini. Terlepas juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, kakak-kakak, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam suratul Isya' yang akan membicarakan kitab Muhimmah Al-Mawa'idul Badi'ah yang akan kita bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, redanya, kasih sayangnya hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya kullu amin wa antum bi khair. Rabbuna taqabbalallahu minkum salihal a'mal. Wabak. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita muka surat berapa ya dan di mana ya? Ustaz punya kitab muka surat 21. 21. Okay. Kahin. Tok Bomoh. Nah, tu dah cerita tu ya. Cerita Bomoh tu Sambung yang tu. 21 Ya. Yang ke-8 tu ke-8 Kahin tu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kuliah kita yang akan membicarakan berkenaan dengan yang disebut sebagai dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar iaitu antaranya yang ke-8. Iaitu disebut di sini ke-8. Ke-8 ni bahasa orang-orang lama. Ke-8. Disebut di sini. Malam ni disebut sebagai kahin. Kita preview sikit. Yang ke-8 ni dia kata apa? Iaitu kahin, iaitu orang yang menujum, yakni orang yang mengkhabarkan akan pekerjaan yang lagi akan datang, yang ghaib. Hal keadaannya memegang kerana memberi bekas bagi suatu alamat yang hadis. Hadis ni apa? Hadis ni yang akan datang, iaitu mustaqbal. Dalam bahasa Arab disebut sebagai halul mustaqbal, iaitu benda-benda yang akan datang, future tense. Macam itulah jadi ceritanya Pak Nujum ni ataupun kahin, si kahin ni dia akan pandai dia menceritakan apa yang akan berlaku pada akan datang. Contohnya kita pergi jumpa Pak Nujum ni kata kalau tengok ceritanya ni, kalau tengok ceritanya ni dia kata tengok tangan ni tahu dah anak 4 orang. Tengok tangan pun tahu anak 4 orang. Padahal kawan ni kahwin pun dah hari. Dia tahu dah.
Siapa yang bagi tahu kat dia? Soalan, siapa yang bagi tahu kat dia? Yang bagi tahu kepada dia tu iaitu syaitan dan jin. Jin bagi tahu, syaitan bagi tahu pada dia. Sebab apa dia boleh jin bagi tahu kat dia? Sebab dia berkawan rapat dengan makhluk tu. Macam mana dia boleh kawan rapat dengan makhluk tu? Dia selalu mengikuti dan menuruti apa kehendak makhluk tu. Maka semuanya akan dia tahu. Dia tahu tu pun atas Allah yang bagi tahu, bukan atas syaitan tu yang tahu. Atas Allah yang bagi tahu. Dia curi dengar. Dia curi apa? Dia curi dengar perbualan malaikat. Mana ustaz tahu dia curi dengar perbualan malaikat? Quran cerita di dalam surah Al-Hijr pada muka surat yang ketiga, Allah cerita dalam surah Al-Hijr, baca. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانِ. Tu Tuhan cerita tu. Tuhan kata apa? Ada jenis-jenis jin dan syaitan ni, dia cuba dengar perbualan malaikat. Lalu dia turun ke bumi, dia cerita atas apa yang dia dengar tadi. Oh dia. Ini cerita Quran cerita. Ini cerita Quran cerita yang bahawasanya syaitan ni dia curi dengar apa perbualan malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai macam tu sekali lah Jadi dia pun buat-buat tahu lah. Dia kata yang dalam rumah ni ada 5 ekor jin. Itu syaitan cerita. Dia kata apa? Kalau tengok cerita ni, anak ni mungkin tak dapat 10A SPM. Anak ni dapat 10E SPM. Dia tahu. Jadi itu sangkaan-sangkaan perkara-perkara yang hadis, perkara-perkara yang akan datang ataupun halul mustaqbal, iaitu perkara yang akan datang. Macam tu. Kemudian dia kata apa di sini? Seperti katanya, manakala iaitu bintang ini maka baginya hasilnya, dan manakala jatuh bintang ini maka baginya hasilnya, maka adalah yang demikian itu haram dengan terkadang menjadi kufur. Dan kata setengah ulama, kahin itu iaitu orang yang mendakwa bahawa sesungguhnya ada daripadanya tolong daripada jin yang mengkhabarkan padanya akan segala masa yang lagi akan datang di dalam zaman yang lagi akan datang. Maknanya jin tolong. Jin mata tonceng, jin apa? Jin lah. Segala jin ni akan tolong dia. So kita jangan kawan dengan jin kawan. Zaman mutakhir ni ramai orang berkawan dengan jin. Siap kahwin dengan jin lagi. Itu bahaya tu. Jin mata satu. Jadi maknanya jangan kawan dengan jin. Jangan cuba nak berkawan dengan dia. Dan jangan cuba nak berkahwin dengan dia. Macam mana Ustaz tahu macam tu benda-benda jin ni Ustaz? Kadang-kadang kita terpanggil dia untuk berada bersama-sama dengan kita disebabkan dengan keadaan qarinah yang menjemput dia datang bertemu dengan kita. Benda ni saya tak nak cerita secara mendalam. Cukup sekadar itu saja sebagai pengetahuan. Jadi maknanya jangan jemput dia dan jangan panggil dia. Jangan jemput dan jangan panggil. Okay. Kalau nak cerita bab jin ni, kena cerita dalam benda yang tu je. Baru dia jadi. Antaranya orang yang kawan dengan jin ni, antaranya suka memakai baju warna kuning. Suka pakai warna kuning, warna oranye, warna-warna yang orang kata apa? Warna-warna yang digemari oleh jin. So jangan. Begitu. Kemudian dan kata setengah ulama, dan setengah daripada kahin itu iaitu orang yang mengatakan akan mengetahui khabaran yang ghaib dengan faham yang telah dianugerahkan yang hilang. Dan demikian lagi menujum iaitu orang yang mengkhabarkan daripada perintah yang lagi akan datang dengan terbitnya dan pada masuknya daripada jalannya, maka sekalian pekerjaan yang demikian itu haram jua, kerana bahawa sesungguhnya mengetahui khabar yang ghaib padahalnya tiada seorang jua pun yang mengetahui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud janganlah
dan nak cuba-cuba nak mengetahui daripada apa yang jalan-jalan jin tersebut. Kata segala ulama, haramlah memakai segala pekerjaan yang demikian itu, dan haram pula pergi ke rumahnya dan membenarkan kata-kata mereka itu. Tengok, haram pergi ke rumah dia pun haram pergi. Faham? Pergi jumpa Tok Bomoh, pergi tu pun tak boleh. Pergilah kalau nak pergi. Pergi. Pergi rumah dia pun tak boleh. Percaya apa yang dia cakap pun tak boleh. Tak boleh semua. Bahkan, dan haram pula memberikan upah kepada mereka itu. Haram bagi upah pada dia. Dia sebut 3,000, bayar 3,000. Konon-kononnya cepat sembuh. Memang cepat sembuh. Tetapi menderita panjang. So, jangan percaya kepada Tok Bomoh ni. Namanya kahin. Kalau kita nak tahu ciri-ciri bomoh yang memakai jin, tengok benda-benda ni. Ada tak di rumah dia kain kuning? Ada. Maknanya balik lah. Kemudian tengok lagi. Oh, dia duk pasak kemian. Balik lah. Sampai lagi tengok. Tengok dia duk isap rokok. Dia sendiri isap rokok. Balik lah. Dia sendiri isap rokok. Balik lah. Kemudian sampai lagi. Tengok-tengok dia kata apa? Saya kalau berubat ni, tolong sediakan duit RM32.50. Balik lah. Balik. Itu pakai jin tu. Kemudian, tengok lagi. Bomoh tersebut, dia pula pakai seluar jin. Lagi balik. Yang tu saya hantar maaf. Jadi maknanya, apa-apa yang melibatkan dirinya kepada jin, tinggalkanlah. Sebab ini ditegah oleh agama kita, supaya kita tak boleh mempercayai kepada benda-benda yang karut-marut tersebut. Tak boleh percaya. Kadang-kadang orang yang kena sihir, orang yang kena sihir, bila dia kena sihir, dia pergi jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh baiknya pergi jumpa rawatan Islam. Rawatan Islam tak bagi tahu. Dia tanya kat Tok Bomoh tu, Tok Bomoh, tolong tengok siapa yang sihir saya. Dia kata, yang sihir kamu? Panjang pun ni. Dia kata, yang ni tak ada orang lain ni. Yang ni, saya cerita ni, dia tak ada orang lain. Dia badan cabi-cabi sikit. Kemudian dia ni selalu pakai seluar pendek. Kemudian dia ni dalam keadaan apa? Keadaan duduk menanam pokok di sebelah rumah kamu. Dia berkata, jiran aku ni takkan dia sihir aku. La ilaha illallah. Jadi jangan percaya dengan dia. Kalau dia yang boleh sebut benda-benda macam tu, ciri-ciri macam tu, memang sah dia menggunakan jin. So jangan percaya. Sebab jin tu dia memang apa? Dia memang suka nak melagakan manusia. Supaya berjaya punya perancangan dia, bila manusia percaya, berjayalah manusia itu bergaduh. Dia nak manusia itu bergaduh. Bila bergaduh tu berjaya dia. So jangan percaya. Dan haram pula memberikan upah kepada mereka itu, maka wajiblah atas barang siapa yang jatuh dalam segala pekerjaannya tersebut, itu bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah taubat kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh taubat. Sebab melakukan dosa yang besar tersebut. Okay. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 ni antara dosa besar iaitu hasad. Hasad. Kan kita baca tu dalam surah apa? Dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza hasad. Hasad. Cuba hasad. Jadi maksudnya hasad ni jangan ada dalam diri kita. Jangan ada dalam diri kita. Kita kadang-kadang ada, bila kita ada benda-benda macam ni, minta simpanglah kepada Allah SWT supaya Allah jaga hati kita sungguh-sungguh. Supaya Allah pelihara hati kita sungguh-sungguh. Jangan ada sifat hasad di dalam diri. Sifat hasad ni macam mana? Mari kita tengok. Kata dia, iaitu orang yang berdengki. Yang berdengki-dengki sama Islam. Maka makna dengki itu mencita-citakan hilang nikmat pada orang yang lain. Dan suka kedatangan balak dan mudarat atasnya. Tu dia. Dia seronok tengok orang kena mudarat. Dia seronok. Dia kata, dia ni lah ya Allah. Jalan berkepit-kepit sama isteri. Kau tunggulah dia kata. Dia kata, lepas ni kau tengok. Lepas ni kena sihir. Dia sendiri sebut. Lepas ni kena sihir. Lepas ni habis. La ilaha illallah. Dia tak boleh tengok orang bahagia, dia tak boleh tengok orang ada nikmat lebih daripada dia, dia tak boleh, dan dia tak senang duduk dengan sebab
orang ada nikmat lebih daripada dia. Ini bahaya ni. Sifat ni, sifat hasad ni, iaitu sifat yang akan membakar segala kebaikan. Orang yang ada sifat hasad dengki ataupun PhD, penyakit hasad dengki, maka ianya akan menghapuskan segala kebaikannya dan amal solehnya yang dikerjakan sewaktu hidup di dunia. Itu bahaya. Jadi jangan ada macam tu ya makcik-makcik. Oh makcik-makcik, bonda-bonda semua, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah semua, sama-samalah kita membendung ataupun membanteras perangai hasad dengki ini di dalam kehidupan kita, terhadap diri kita, rakan-rakan kita, anak-anak kita, serta kawan-kawan kita dan sahabat-sahabat kita. InsyaAllah. Jadi jangan ada. Bahkan dia suka tengok orang dapat mudarat. Kalau orang dapat mudarat dia seronok. Padan muka. Memang selayak macam tu lah. Dia seronok sangat di dunia ni. Hang kemas sangat. Kena azab, seronok. Dia tepuk tangan sampai pecah jari. Sebab seronok sangat. Kawan tu dapat mudarat. Daripada kawan tu dapat nikmat. Okey, begitu. Jadi maknanya yang ke-10. Yang ke-10 iaitu fatan. Iaitu orang yang mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahi. Seperti ia memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi, maka iaitu haram lagi dosa besar. Dan dihubungkan pula orang yang menuduhkan orang dan orang yang berpaling daripada bertutur antara dua orang, yakni tiada bertegur lebih daripada 3 hari dengan tiada kerana uzur syar'i. Dia suka merosakkan hubungan orang. Dia suka mengadu domba. Dia suka cerita hal buruk orang supaya orang bergaduh. Dia seronok tengok orang bergaduh. Ini pun ditegah di dalam agama kita. Bahkan dia adalah salah satu daripada dosa besar. Kemudian yang ke-11 iaitu ribah, iaitu orang yang mengupah akan manusia, istimewa pula mengumpat orang yang alim dan orang yang mengamalkan Quran. Dia. Maka muwafaqahlah. Segala ulama mengatakan dosa besar, lagi jadi fasik, lagi tertolak saksinya atas segala orang yang mengumpat akan orang yang alim dan orang yang mengamalkan Quran. Tu dia ribah. Maknanya ribah ni apa? Suka mengumpat orang yang alim Al-Quran, mengumpat orang yang mahir agama, mengumpat orang yang alim, mengumpat orang yang dalam keadaan ulama. Masya Allah. Bila orang yang macam ni suka cerca ulama, suka maki hamun orang yang alim, suka maki hamun orang yang alim Quran, maka dia adalah orang yang fasik. Orang yang fasik. Orang fasik ni apa? Saksinya tidak diterima. Dia tak boleh diterima sebagai saksi daripada dia. Begitu. Jadi maknanya jangan kita jadi orang yang fasik disebabkan dengan perangai yang sedemikian. Allahu Akbar. Kemudian dan ke-12 iaitu al-ishar. Al-ishar ni apa? Iaitu orang yang mengambil cukai daripada harta manusia, maka yang demikian itu haram, lagi dosa yang amat besar, lagi yang sangat susah ketakutan haru-haranya. Disebut sini haru-hara. Kita bahasa kita huru-hara. Padanya pada hari yang diambil balas atas mereka itu, iaitulah hari yang dibangkitkan segala makhluk daripada kubur mereka itu. Jadi Aisyar ini maksudnya orang yang pengutip cukai. Ini tak cakap. Jadi orang yang terlibat ni berwaspadalah dan berhati-hatilah. Orang yang kutip cukai. So jangan tanya kat dia, siapa kutip cukai? So jangan tanya dia. Jadi maknanya ini benda yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Kemudian dan ke-13 iaitu mudrab, iaitu orang yang melakukan mata bendanya dengan bersumpah yang dusta, atau mereka itu mengerjakan yang haram seperti menipu daya pada sukatan dan timbangan. Bahkan dihubungkan pula orang yang makan riba, maka adalah yang mereka itu haram, lagi dosa yang amat besar. Namanya mudrab. Mudrab ni maksudnya dia suka tipu dan timbangan, bahkan suka bersumpah ranah di dalam perniagaan. Adakah orang macam tu? Di Malaysia ada, jarang jumpa. Tapi ada. Paling banyak jumpa di negara Arab, dia bersumpah ranah. Kita nak pergi beli buahan, dia kata apa?
Lillahi wallahi wa tallahi wa billahi hadza fawak mumtaz, dia kata. Dia kata, demi Allah, dengan nama Allah, aku bersumpah bahawasanya buah ni buah yang terbaik. Dia kata, wallahil azim, aku jualkan kepada engkau sebanyak RM5 ataupun RM15, dia kata. Kita pun kata, mahal. Ya Syekh, ghali ya Syekh. Takhfiz ya Syekh, kurangkan sikit. Kita kata kat dia. Dia kata, la wallah, haram alaik. Dia kata, tak boleh kurang. Ini betul-betul punya harga dia ni. Kita pun balik termakan dengan sumpahan dia tu. Dia kata, buah ni confirm cantik. Kita balik, potong. Ya Allah, busuknya, dengan tak sedapnya, dengan lembeknya, dengan tak enaknya. Buah tembikai 3 rasa. Biasa makan buah tembikai 3 rasa. Buah tembikai jadi 3 rasa. Faham? Buah tembikai 3 rasa. Rasa apa? Rasa nak buang. Rasa tak lalu makan. Rasa menyampah beli daripada dia. Itu 3 rasa. Jadi maknanya, orang yang menega tu, dia suka sumpah ranah nak bagi laku perniagaan dia. Itu ditegah di dalam agama. Itu perbuatan haram tu. Macam orang jual durian. Betul kak, ini memang cantik kak. Dalam ni memang confirm elok kak. Tak payah duk suruh saya potong-potong kak. Memang confirm elok kak. Buah ni garanti elok. Garanti tu. Maknanya dia tahu apa yang ada dalam buah tersebut. Walaupun dia tak nampak. Dia boleh garanti dan dia boleh jamin tu. Kita balik-balik. Buka lah. Tengok-tengok. Sebiji dia ada di dalam sebiji tersebut. Buah durian ni. Buka-buka ada sebiji ada sebiji dah. Harga berapa? Harga 1 kilo 45 ringgit. Seulas ke apa Ustaz? Seulas Kat saja. Di dalam sebiji. Yang tu bahasa orang Utara. Dia kata, ada dalam tu dia seulas ya. Sebiji besar ni, ada seulas ya. Buka-buka lain tak ada. Buka pintu ni tak ada. Buka pintu ni tak ada. Buka pintu ni tak ada. Tak ada apa. Maknanya kena tipu. Ya. Ataupun beli durian, dia kata apa? Allah mesti confirm elok, mesti baik punya, tak pernah kecewa. Oh, pemah, tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa orang lain, dengan dia kecewa. Jadi maknanya dia balik-balik buka. Jadi apa buah tu? Buah tu mangkang. Mangkang. Buah mangkang, ya Allah, dia pun sedih sebab buah mahal. Jadi maknanya janganlah bersumpah ranah di dalam perniagaan sehingga mengakibatkan penipuan kepada orang yang membeli daripada kita. Itu jangan. Okey? Kalau nak bagi jaminan, berilah jaminan yang baik. Kata kepada dia, belilah elok-elok. Tak apalah kalau tak elok, datang tukar ya. Saya tak jamin tau. Pandai pun. Saya tak jamin tau. Kalau tak elok, datang tukar. Saya tukar yang baru, insyaAllah. Baguslah kalau orang macam tu. Kan? Kalau tak elok, datang balik ya. Ni lemang ni, saya duk ketuk-ketuk ni. Kalau tak elok datang balik ya. Tu nampak tu. Ada satu kedai lemang dekat Taman Medan. Saya memang selalu duk beli situ lah. Raya haji ke, raya puasa ke, saya memang customer tetap situ lah. Kita pergi beratuang. Oh ni, kita beratuang dari jauh. Beratuang. Toke tu kenal kita. Kita start lah. Kita siapa ni, tak apa, biar beratuang. Tak nak berapa. Saya nak 3. Ustaz nak size apa? Size SL ke, CL ke, SSL. Boy, saya kata L je kot. L sekejap. Ustaz nak 3 ya? Nak 3. Dia pun minta anak dia. Mai ambil yang baru semua. Baru semua bawa mai sini. Anak dia bawa mai. Bawa mai banyak Nah apa? Nah gitu. Tuan tu. Bila macam tu, dia pun ambil satu-satu. Ambil satu, dia check. Pak. Dia kata, ini tak masak ni. Jangan macam ni. Dia tahu tu. Dia kata, ini tak masak ni. Kenapa bagi ke Ustaz macam ni? Nah, simpan balik. Ambil yang ni pula. Dia ambil. Yang ni elok Ustaz. Ini confirm elok. Potong pam. Dia buka siap-siap. Ambil yang kedua. Dia kata, yang ni elok. Dia elok. Yang ambil yang ketiga, dia kata, yang ni tak elok ni. Dia tahu bawah tu tak elok. Dia kata, ambil yang lain. Ambil yang lain bagi kita. Dia kata, Ustaz, kalau tak elok, Ustaz datang tukar. Kita balik,
elok semua. Masya Allah. Betul lah macam tu. Kita balik semua elok semua. Bila elok tu Alhamdulillah seronok lah. Sebab orang yang meniaga tu ikhlas. Orang yang meniaga itu ikhlas, kita yang beli itu puas hati. Jadi seronok lah meniaga macam tu. Dan dia yang meniaga tersebut ada unsur-unsur nak bersedekah kepada kita. Ada unsur sedekah. Dan dia tak takut miskin di atas apa yang dia sedekahkan kepada kita. Itu bagus. Itu peniaga yang jujur. Cuba tengok. Nabi SAW bagi jaminan kepada peniaga yang jujur. Dalam ni ada peniaga-peniaga tak? Saya rasa ada peniaga-peniaga dalam ni. Cuba tengok hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? At-tajiru suduq yuhsyaru yawmal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin. Nabi kata apa tu? Nabi kata peniaga yang benar, peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama-sama dengan para syuhada dan para salihin dan para siddiqin. Ya, hebat. Itu untung orang meniaga dalam keadaan baik. Meniaga betul-betul. Gitu InsyaAllah. Kemudian. Mana ni? Dan ke-14 iaitu Rafidhi, iaitu orang yang benci ia akan seseorang daripada sahabat Nabi SAW dan tiap-tiap orang yang bid'ah. Maknanya dia tak suka kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia benci dengan sahabat Nabi. Dia kata sahabat Nabi tak payah puji sangat lah. Kita Nabi cukup lah. Sahabat-sahabat ni tak payah lah. Amboi, sahabat-sahabat Nabi tak payah. Sedangkan Nabi SAW suruh kita menyintai Ahlul Bait. Nabi suruh kita sayang sahabat-sahabat Nabi. Tiba-tiba mai kepada kita, kita benci sahabat Nabi. Kita hanya ambil Rasulullah saja. Jangan pisahkan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia. Sedangkan Rasulullah bimbang untuk berpisah di kalangan sahabat-sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW. So kita janganlah pisahkan Rasulullah dengan sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita berselawat tu, kalau kita berdoa, jangan lupa selitkan untuk sahabat-sahabat Nabi. Macam kita dah baca selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada wa sahbihi. Sahbihi itu sahabat-sahabatnya. Wa barik wa sallim. Kita doa supaya diberkati oleh sahabat-sahabat Nabi tersebut. Begitu. Itu adab nama dia. Itu adab. Dan yang ke-15 iaitu may yajiru rida'ahu ajaban, iaitu orang yang menghilakan selendangnya kerana menghairankan dirinya. Maksudnya apa? Orang yang suka labuhkan pakaian dia. Orang yang suka labuhkan pakaiannya. Maksudnya apa? Dah dia labuhkan pakaian dia, kemudian sombong dia. Dia bangga diri di atas labuhan pada kain dia. Contohnya, zaman dulu-dulu lah, dia panggil straight cut. Seluar tu, seluar orang panggil apa? Seluarnya kembang tu. Orang lelaki yang dulu kan. Dulu tu lah zaman cerita Perebet Badul. Cuba tengok zaman cerita Perebet Badul. Kan seluar mereka tu kembang bawah tu. Kembang bawah tu. Kemudian jalan tu meleret. Jalan tu nampak macam orang-orang samsing. Bukan nak kata tak baik orang dulu. Cuma ketidakilmuan yang ada pada mereka. Disebabkan dengan era zaman tersebut begitu, maka di zaman kini tak boleh ada lah macam tu lah. Hindah-hindahkan. Sebab apa? Itu boleh membanggakan dirinya dan menghairankan dirinya atas kehebatan yang ada pada dirinya di atas apa tu? Kain yang lebih ataupun kain yang labuh itu. Kain yang labuh ni ada sifat-sifat orang yang sombong. So jangan begitu. Kemudian yang ke-16 la'ibun satrish, iaitu orang yang bermain catur. Tu dia, main catur pun nama tu. Cuba tengok, main catur. Catur ni maksudnya dadu. Bukan main catur, kita main chess tu. Ni main dadu. Disebut catur, iaitu satrish ni dadu. Main nasib kan. Kan nasib tu. Kan cerita Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek apa cerita apa tu? Cerita yang dia main dadu nombor 2 saja. Dua lagi tu.
dua lagi. Itu. Maknanya, orang tu mencuba nasib. Ali Baba Bujang Lapuk. Itulah. Cerita Ali Baba Bujang Lapuk yang Ibrahim Pendek tu, Sarjan tu. Sarjan Ibrahim Pendek tu. Dia Sarjan Ibrahim Pendek tu, dia dapat gaji kena potong. Gaji dia kena potong. Cik, saya sarjan, Cik. Saya sarjan. Sarjan. Kau kena potong. Kau berapa hari banyak cuti dah? Dia kata. Berapa banyak hari kau cuti dah? Cuba kau tengok. Saturday, Patande, banyak cuti kau. Kau dah banyak cuti. So, itu saja gaji kau. Sikit gaji dia. Lalu dia buat part time. Dia pergi putarkan dadu di khalayak ramai di pekan tersebut. Jadi dia buat dua. Orang lain tikam. Ada yang ambil nombor 3, ada yang ambil nombor 4. Dia kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang tanya kepada aku orang kaya. Semalam aku bermimpi nombor 2. So hari ni aku nak tikam nombor 2 lah. Dia kata, nombor 2 saya sudah beli. Dia kata, nombor 2 saya sudah beli. InsyaAllah, dia kata, sebentar lagi saya akan baling dadu ni dan tengok nombor ni. Cuba tengok dadu ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jom kita baling. Pum, dia pergi tengok-tengok, dia keluar dadu dia yang lain. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut, maka itu satu penipuan, satu penganiayaan kepada manusia. Okey, begitu maksudnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Dan yang ke-17 iaitu sahibul kuyah. Dia kata pada sini iaitu orang yang bermain gendang yang kecil. Tengahnya luas, dua tepinya, tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada berkulit pada sekarang. Faham tu? Main gendang yang apa? Gendang kompang. Dia yang boleh dia apa? Dia yang boleh ni kompang. Dia yang boleh ni darbuka. Yang boleh ni orang panggil apa? Yankee. Itu boleh. Yang boleh ni duf. Itu boleh. Ini alat-alat percussionis. Alat-alat percussionis ni alat-alat ketuk. Di dalam ilmu muzik, dia ada banyak. Antaranya percussion. Percussion ni iaitu kumpulan-kumpulan muzik yang menggunakan alat-alat ketukan. Itu dia boleh di dalam agama kita. Contohnya apa? Contohnya bongo. Bawahnya kosong. Itu boleh. Contohnya apa? Contohnya konga. Bawahnya kosong. Tidak ada tertutup. Itu boleh. Contohnya apa? Contohnya disebut sebagai tambling. Tambling bawahnya buka. Itu boleh. Tak ada masalah. Kemudian contohnya apa lagi? Contohnya jembe. Itu boleh. Jembe yang orang main celah kangkang tu. Dia ketuk. Tengah main tu. Dia letak di celah kangkang. Lalu dia main. Itu dia boleh. Tak ada masalah. Kemudian ada satu lagi namanya Yankee. Yankee ni geng-geng nasyid. Rabani dulu. Nada Muni dulu. Banyak main alat-alat ni. Kemudian satu lagi namanya duf. Duf ni macam Arab dok main tu. Tak tergerak tak. Itu boleh. Yang itu namanya duf ataupun Yankee. Itu boleh semua. Jadi maknanya itu alat-alat yang dibolehkan. Ada pun alat-alat yang tak dibolehkan, iaitu yang disebut di sini, iaitu alat-alat yang dalam keadaan tertutup. Iaitu dia kata di sini, cuba tengok. Gendang yang kecil, tengahnya luas. Dua tepinya, tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada berkulit pada sekarang. Jadi cerita dan macam itulah. Jadi maknanya yang tertutup kiri dan kanan tu tak dibolehkan. Tutup dua-dua. Jadi ini benda-benda yang perlu kita kena ambil tahulah ya. Kemudian dia kata, dan yang ke-18, ariti, iaitu orang yang bermain apa tu? Disebut di sini. Dalam tu dah tulis apa? Dalam kitab Rumi. Dan biola. Biola tu betul. Kemudian rebab tu apa lah? Rebab. Rebana kot. Rebana bukan. Dan biola. Biola maknanya di sini dan serunai, tetapinya sekalian yang tersebut itu jikalau tiada mereka itu taubat ia kemudian daripada bermain sekalian
yang tersebut itu dengan taubat yang sahih dengan segala syaratnya, maka jikalau taubat ia kemudian daripadanya, maka bahawa sesungguhnya diampun Allah SWT akan sekaliannya, maka adalah ia daripada jumlah orang yang beroleh kemenangan pula, kerana orang yang taubat daripada dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi maknanya biola tak boleh tau. Biola tak boleh. Biola tak boleh. So jangan main. Mainlah benda-benda yang lain. Piano semua tu tak boleh tu. Sebab dia ada tali dalam. Wah, ini pantang larang dalam agama. Kadang-kadang orang persoal. Dia kata, Ustaz, zaman sekarang ni kontemporari dia kata. Nasyid pun kontemporari. Sebab apa? Zaman lah ni kita nak ikut peredaran zaman supaya kita ni maju ke hadapan dari sudut industri muzik kita. Oh, pemah dah. Betul lah cara dia cakap tu. Cara dia cakap tu betul bagi diri dia. Tetapi cara agama cakap bukan begitu untuk diri dia. Maknanya nak ikut agama ke, nak ikut diri kita. Terpulang kepada kita dan tanyalah apa yang agama cakap. Jangan tanya apa yang kita cakap. Kita cakap tu kadang-kadang mengikut akal, kadang-kadang mengikut cita rasa kita sendiri, tetapi kita tak ikut apa kehendak Allah Subhanahu Taala. Maka dia kata di sini, maka segeralah olehmu hai segala orang yang berkehendak kemenangan akhirat kepada taubat sebelum lagi kedatangan maut, dan tinggalkan olehmu pula akan mengerjakan pekerjaan yang lalai daripada zikrullah dan daripada mengerjakan taat akan dia, dan tinggalkan olehmu pula daripada mengerjakan pekerjaan yang terpedaya dan segala pekerjaan yang derhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan digantikan Allah SWT dengan sebesar-besar kurnia dan dengan limpah rahmatnya akan sejahat-jahat amal kamu itu dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Artinya sesungguhnya segala amal kebajikan itu menghapuskan ia akan segala perbuatan yang kejahatan. Maka inilah jumlah daripada perbuatan kejahatan dan permainan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ampun bagi segala orang yang tersebut itu. Ini suatu tambih pula tatkala kita ketahuilah daripada segala jalan yang jadi kebiasaan atas segala orang yang berkahwin seperti yang telah disebut dahulu itu, maka seleganya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya. Tu dia. Dia kata apa? Maka jauhilah benda-benda yang boleh mendatangkan murka Allah di dalam kehidupan kita disebabkan dengan amal-amal yang ditegah oleh agama, jangan buatlah. Okay. Amal-amal yang ditegah oleh agama, tinggalkanlah. Amalan-amalan yang dilarang oleh agama, tinggalkanlah. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat ini kasih sekalian. Maka di sini dia sebut faedah berkahwin. Sebut faedah berkahwin yang saya nak cakap ni kepada makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah ni dah lama kahwin. Dah lama baru kahwin. Dah lama dah berkahwin. Jadi kita baca jugalah sebagai meraihkan apa yang ditulis oleh pengarang kitab ni, Syekh Daud Al-Fatani, insyaAllah. Cik-cik, cik-cik, okey ke? Okey Ustaz, teruskan. InsyaAllah. Kau ada serak tu. Ada yang nak kahwin Ustaz, elok cerita tu. Mari kita tengok faedah yang berkahwin. Mari kita tengok. Pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya. Maka adalah faedah berkahwin itu 5 perkara. Faedah berkahwin itu ada 5. Yang pertama, dapat anak, iaitulah asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin, kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia, dan yang demikian itu muwafaqah dengan yang diredai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan setengah daripada faedah anak itu iaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapanya kemudian daripada mati keduanya, iaitu dibilangkan ia daripada amalnya yang soleh yang kekal kemudian daripada matinya, seperti sabda Nabi SAW. Maknanya apa? Kelebihan berkahwin ni yang pertama iaitu dapat anak. Sebab apa dapat anak ni bagus?
Sebab anak tu yang akan mendoakan kita. Maknanya kalau kahwin dapat anak, anak yang mendoakan itu faedah. Kita mati duduk dalam kubur, anak doa. Sembahyang 5 waktu, dia tak pernah lekang doa kat kita. Bagus. Itu kelebihan berkahwin. Tu kalau anak seorang, kalau anak 5 orang, kalau anak 7 orang, kalau anak 9 orang, dia doa mak dia. Wahai Allah, ampunkan dosa mak aku yang berada di alam barzakh. Ampunkanlah dosa ayah aku yang berada di alam barzakh. Tempatkanlah mereka di tempat yang terpuji di sisimu. Jangan kau azab ibu dan ayah aku. Itu seorang, anak pertama. Anak kedua pula, wahai Allah, aku tidak ada apa yang lain untuk aku mengucapkan terima kasih kepada ibu dan ayahku, dan aku tak ada kudrat untuk nak menyempurnakan ucapan terima kasih kepada dia, melainkan engkau redha kepada ibu dan ayahku. Anak kedua doa macam ni. Anak yang ketiga doa lain pula, wahai Allah, masukkan ibu dan ayahku ke syurga, jangan kau azab dan sampai bila-bila. Dia doa macam tu je. Bila himpun semua doa anak-anak ni, bahagia tak ibu dan ayah? Bahagia. Allah, untungnya ya Allah. Kalau ada anak seorang, anak yang berkualiti seorang. Anak tu pagi petang siang malam doa kat mak dia. Wahai Allah, aku seorang diri saja seorang anak kepada ibu aku. Maka kau bahagiakanlah ibu aku. Jangan kau azab ibu aku. Kesian ibu aku. Ibu aku membesarkan aku. Aku sayang ibuku. Cuma aku tak terukir kata-kataku di hadapannya dan di dalam perbualannya dan di dalam percakapan bersama dengannya. Cuma aku nak mengharapkan kepadamu, wahai Allah, agar engkau memuliakan ibuku hingga ke akhir hayatnya dan hingga ke syurgamu, wahai Allah. Cantik anak seorang. Anak seorang tapi doa ada power. Allahu Akbar. Jadi untung. Ini untung berkahwin. Untung berkahwin. Okay? Sekian dia. Kemudian yang kedua. Bahkan dia kata apa? Dia kata sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Sadaqatun jariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladun salih yad'ulah." Artinya apabila mati seorang anak Adam, nescaya putuslah segala amalnya melainkan daripada 3 perkara, iaitu sedekah yang diwakafkan, dan kedua, ilmu yang memberi manfaat ia dengan dia, ketiga, anak yang soleh yang meminta doa ia baginya. Maka berbanyaklah olehmu, hai segala manusia, daripada memberi sedekah dan berbuat wakaf dan menuntut belajar dan mendengar olehmu akan yang memberi manfaat, dan minta doalah oleh kamu dikurniakan akan anak yang soleh, kerana 3 perkara ini jua yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu, kemudian daripada bercerai nyawa kamu dengan badan kamu. Bermula murad dengan anak yang soleh di dalam hadis tersebut. Ini yang mukmin, kerana doa orang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat, sama ada soleh atau fasik, maka iaitu diberi pahala akan ibu bapanya itu. Itu dia. Jadi maknanya untung anak yang soleh tersebut, untung ibu dan ayah tersebut yang ada anak yang soleh. Masya Allah. Anak yang soleh yang mendoakan ibu dan ayahnya. Allahu Akbar. Ibu ayah yang dikasih sekalian, ada satu nikmat yang paling besar di dunia ni. Nikmat apa? Nikmat kita memiliki anak yang soleh yang mendoakan kita. Ini nikmat yang paling besar di dunia. Ingat, senang nak cari anak yang soleh. Ingat, senang nak ada anak soleh. Memang betul-betul soleh, dia buat amal ibadahnya, dia buat segala kebaikannya, semua pahala-pahala tersebut dapat kepada ibu dan ayah. Ini nikmat yang paling besar. Allahu Akbar. Untung siapa yang ada anak soleh. Walaupun dia ada 5 orang anak, seorang saja anak yang soleh, cukup. Tetapi kalau dia ada 5 anak, 5 anak itu soleh dan solehah semua, beruntunglah dia. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata, kalau kamu ada 3 anak perempuan, lalu kamu cukupkan apa yang ada pada kehendaknya, kemudian kamu didiknya akhlak yang baik dan kamu bersabar di atas tingkah lakunya, maka syurga wajib ke atas kamu. Dia 3 anak perempuan. Kemudian sahabat tanya, kalau ada 2 pun sama. Itu dia. Kalau kami tak ada,
Kalau kamu tak ada anak perempuan ataupun kamu tak ada anak perempuan 3 orang ataupun 2 orang perempuan, kamu ada adik-beradik perempuan, kamu percantikkan akhlaknya, kamu jaga tutur katanya dan adabnya, kemudian kamu laksanakan apa yang dikehendakinya, maka kamu pun wajib ke atas syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Allahu akbar. Nampak tu? Penting tu anak perempuan tu. Anak perempuan tu. Allahu akbar. Tapi anak perempuan zaman dah, ya Allah. Allahu akbar. Ibu-ibu yang ada dalam ni tahu sangat-sangat. Memang dah mangli dah. Memang dah apa? Mangli. Mangli ni maksudnya apa? Memang dah tahu sangat. Wah dah cakap. Cakap, beletiak, marah, tengking, duk cara tu lah. Lepas ni Ustaz. Sebab tu orang perempuan ni kalau nak didik orang perempuan ni, jangan didik secara kekerasan. Dia tak boleh. Sebab dia dijadikan daripada tulang yang bengkok. Dia tak boleh secara kasar, tak boleh. Dia mesti cara kasih sayang. Beza, anak-anak perempuan ni memang kena bagi kasih sayang. Kena peluk selalu, kena nasihat selalu, kena belai selalu. Allahu akbar. Marah pun kena lemah lembut. Isteri kita, mana boleh kita marah tengking-tengking? Tak boleh marah tengking-tengking. Mana boleh? Siapa dia berani marah bini dia dengan tengking-tengking? Tak boleh. Dia tak boleh terima dengan tengking-tengking. Dia tak boleh terima secara marah-marah nak tegur dia. Tak boleh. Tak boleh. Dia takkan boleh terima kalau kita marah. Kalau kita nak tegur secara marah dengan tengking-tengking ni, tak boleh. Dia takkan boleh terima. Oh, ni orang perempuan ni. Kan? Dia kena apa? Cakap lemah lembut. Kena bagi umpan dulu. Kena bagi umpan dulu. Kena tunai hajat dulu. Kena qada hajat dia dulu. Lepas tu barulah sulam nasihat. Nak nasihat sekali ya. Umpan puas. Tu yang tumbuk sampai lebang tu. Yang tumbuk sampai lebang tu tak ada agama dalam diri dia. Kita cakap ni. Yang suka duk buat bini dia, yang suka duk pukul bini dia, yang suka terajang bini dia, itu orang yang tidak ada agama. Allahu akbar. Janganlah jadi macam tu. Amanah tu kena jaga elok-elok. Orang perempuan ni amanah. Orang perempuan ni amanah. Bila Allah berikan kepada kita, fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi'ihsan. Kita ambil dengan cara yang baik. Kalau tak suka, pulang dengan cara yang baik. Tok Guru saya pesan. Tok Guru saya pesan. Dia kata, waktu saya mengaji di tingkatan 6, waktu saya ambil syahadah 4 sanawi. 4 sanawi, Tok Guru saya pesan. Bila masuk bab pengajian, bab nikah, Tok Guru cerita ni. Tok Guru cerita. Waktu dia cerita bab nikah ni, dia pun tak nikah lagi. Tok Guru waktu tu umur 58. Dia pun tak nikah lagi. Tapi dia cerita bab nikah. Dia cerita bab nikah ni, kitab ni dia tak tengok. Kitab ni tak tengok. Dia syarah bab nikah tu, seolah-olah macam dia tu dah menikah lama lah. Dia tak menikah. Dia kata apa? Dia kata, pelajar-pelajar sekalian, anak-anak muridku sekalian, nikah ni, Quran kata, an-nikahu sunnati. Nabi kata, an-nikahu sunnati. Quran kata, fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi'ihsan. Nikah ni adalah sunnah Nabi SAW. Quran kata pula, kamu ambil dengan cara yang baik, pulang dengan cara yang baik. Pulang cara yang baik tu macam mana? Kalau dah sampai dah tak suka kepada isteri tu, bawalah dia pergi makan, bawalah dia pergi jalan mana-mana, bawalah dia pergi menginap di mana-mana tempat, biar dia seronok, kemudian hantar dia balik ke rumah mak ayah dia. Sampai di rumah mak ayah dia, cakap kepada mak ayah dia, kata, pakcik, abah, mak minta maaf lah, saya tak boleh jaga anak pakcik lah ni. Dia pun waktu tu pun seronok. Sebab kita ni pandai meraihkan anak yang diberikan kepada kita untuk jadikan isteri kita dalam kehidupan kita, maka pulang dengan cara yang baik. Macam tu patutnya, dia kata. Tok Guru pesan tu, dia pun tak kahwin lagi. Dia pun tak kahwin lagi. Dia cerita pula kat kami ni, yang gatal nak kahwin. Dia cerita kat kami ni, yang gatal nak kahwin. Dia sendiri pun tak kahwin lagi. Dia cerita kat kami, dalam keadaan dia seolah-olah macam dah lama kahwin. Tu Tok Guru.
Dia kahwin umur apa tahu? Ustaz Soleh Comel ni dia kahwin umur 65. Kahwin umur 65, dia sempat dapat anak 2 orang. Anak dia seorang lelaki, muka sebiji macam dia, seorang lelaki perempuan. Masya Allah. Kalau pergi rumah dia tu, dia akan speaking 3 bahasa. Dia tengok kita macam kemas nak cakap BI, dia akan speaking BI. Speaking BI, main tu, orang mengaji pondok tu. Speaking BI, sayang. Speaking BI dia tu, macam memang orang London betul-betul sebiji. Photostat bahasa dia. Dengan slang dia tu memang tepat. Kalau dia tengok kita ni main mengaji daripada Al-Azhar, dia akan cakap Arab Fushah, Arab yang original. Dia takkan cakap bahasa biasa-biasa. Kemas. Dia tengok kita ni kaki Hindustan, dia akan cakap bahasa Urdu depan kita. Dia boleh cakap. Urdu boleh, BI boleh, Arab boleh. 3 bahasa boleh. Oh, hebat. Tok Guru hidup lagi. Hamba Allah ni hidup lagi. Dia berada di Penang. Kalau perwatakan dia, pakaian dia, dia pakai macam serban Usamah bin Laden. Cuba tengok Usamah bin Laden, sebiji macam tu. Dia punya serban tu bulat, kemudian jambang janggut dia panjang. Sebiji macam tu perwatakan dia. Itu hebat dia. Itu cara hebat dia. Cara ilmu, orang yang berilmu tu hebat. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Maka dia kata di sini, itulah yang menjadi yang terbaik, yang menjadi keperluan, yang menjadi keutamaan bagi orang yang berkahwin. Maka dia dapat anak. Wallahu ta'ala. Jadi itu saja pada malam ni yang boleh kita kongsi-kongsikan. Tapi tak habis lagi ya. Tak habis lagi. Kelebihan apa? Kelebihan berkahwin. Baru satu kita sebut. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Tolong ingatkan saya. Muka surat 23. Baris yang ketiga dan setengahnya daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi bapaknya pada hari kiamat apabila mati anaknya itu pada ketika kecilnya, seperti sabda Nabi SAW, inna tifla yajiru bi abawaihi ilal jannah. Artinya bahawa sesungguhnya kanak-kanak kecil yang mati itu menarik ia dengan kedua ibu bapaknya itu masuk ke dalam syurga. Dan sabda Nabi SAW bagi kita pun ceritakan, inna tifla yajiru bi bawaihi ilal jannah. Anak kecil itu akan menarik ibu dan ayahnya ke syurga. Itu hebat. Ini untunglah ibu-ibu yang kematian anak kecil. Anak mati dalam kandungan. Anak 2 bulan mati. Anak lemah. Duk menyusu lemah. Mati. Jadi biru muka. Allahu Akbar. Ya Allah. Anak pensan mati. Ya Allah. Kecil-kecil dah mati. Ya Allah. Masya Allah. Hari kita pula pergi ke kubur, ziarah dia seminggu sekali. Kadang-kadang 2 hari sekali kita duduk pergi ziarah kubur dia. Sebab dia anak syurga, kita kata. Untunglah ya, ibu dan ayah yang ada anak meninggal waktu kecil. Siapa yang ada sejarah anak dia mati kecil? Sila angkat tangan dan tengok sikit. Orang ahli-ahli syurga ni. Allahu Akbar. Hebat. Masya Allah, Puan Zakia ada ya. Anak meninggal waktu umur berapa? Umur 3 tahun setengah. Masya Allah. Dah ada jaminan masuk syurga. Tahniahlah. Masya Allah, hebat. Terima kasih, insyaAllah. Ustaz. Namanya apa? Muhammad Afaf Ikramuddin. Dia sakit hydrocephalus. Oh, apa sakit apa tu? Yang jadi kepala besar tu. Oh, ya. Tapi tak sempat besar lagi sebab saya buat pembedahan. Jadi 3 tahun setengah, tapi dia tak boleh bangun Ustaz. Dia sentiasa kena sawan. Sampai umur dia, sampai habis umur lah. Allah Akbar. Tapi tak apa, Puan Zakiah dah ada jaminan nak masuk syurga tu, dah ada. Anak sedang tunggu mak dia. Tak sabar-sabar nak tengok mak dia. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dia tunggu mak dia, dia tunggu ayah dia. Mana ibu aku ni tak sampai-sampai lagi. Ibu dia tengah seronok beribadah di Malaysia. Masya-Allah. Okey, itu saja pada malam ni. Maafkan saya. Okey, itu saja pada malam ni. Tak baca al-mu' Ustaz. Okey, nak baca al-mu'. Okey, baik. Kita baca al-mu'. InsyaAllah kita baca surah Al-Mulk. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربه بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن
معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan diberikan keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami sekalian. Juga buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu. Dan jangan sekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu, Ya Rahman. Wahai Allah, Ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Sekiranya di dalam ini ada kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami yang bakal menunaikan ibadah haji, permudahkanlah urusan mereka, wahai Allah. Permudahkanlah urusan mereka di sana, wahai Allah. Bahkan jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu tersebut dianugerahkan haji yang mabrurah, yang diterima oleh-Mu, bahkan dipermudahkan oleh-Mu, dan urusan mereka di sana oleh-Mu, bahkan di dalam jagaan-Mu dan di dalam peliharaan-Mu senantiasa, wahai Allah. Wahai Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.